Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kita kesihatan, dan ini di antara kurniaan Allah SWT yang wajib kita syukuri. Dan seterusnya kita masih dikekalkan Allah SWT di atas taufik dan hidayah serta petunjuk Allah SWT untuk berada di atas iman dan Islam serta amal saleh yang telah kita kerjakan. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. So, kita akan menyambut Ramadan tak berapa hari je lagi. So, secara mudahnya bila sebut pasal Ramadan, objektif dan Ramadan yang selalu dilaungkan kepada kita, selalu diperingatkan kepada kita adalah taqwa. Dan seruan taqwa ini, terutamanya kita yang lelaki ini, sering kita dengar seruan tersebut mengajak kita kepada taqwa pada setiap hari Jumaat. Ya. Dan seruan taqwa ini telah berlaku sejak di zaman awal kerasulan diutuskan. Semua rasul mengajak manusia kepada takwa kepada Allah SWT. Jadi cuma untuk kita ni tuan-tuan, saban tahun kita, setiap Jumaat kita dengar, saban tahun kita berpuasa, dan kita semua tahu objektif dia lah takwa. So dekat sini kita nak bincang sikit, ya, nak bincang sikit bagaimana kita nak mengukur sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah secara mudahnya saya nak ajak kita lihat surah daripada Al-Quran Al-Karim, dari surah Al-Baqarah yang awal. Dan saya percaya ramai daripada kita telah pun menghafal surah ini, yang mana 5 ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah yang awal tersebut mengkhabarkan kita, menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat taqwa. Dan insya-Allah daripada ayat-ayat tersebut kita akan bincangkan dan menerusi ayat-ayat Al-Quran yang lain untuk kita usahakan perkara ini, faham dan usahakan untuk kita menggapai takwa pada bulan Ramadan yang akan datang ini, insya-Allah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah 5 ayat pertama
yang disebutkan oleh Allah SWT tentang ketakwaan. Cuba kita lihat, ya, cuba kita renung sedikit. Selepas surah Al-Fatihah yang kita baca tersebut, dan kita hari-hari kita baca, ya, dalam hadis dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kita baca surah Al-Fatihah dalam salat tersebut, pada sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, Allah SWT berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Ini bacaan ayat Al-Fatihah, inilah pembahagian antara aku dengan hamba aku. Wa li 'abdi ma sa'ala, untuk hamba aku apa yang diminta. Jadi Al-Fatihah satu kewajipan yang kita nak baca dalam solat. Solat itu sendiri adalah satu perkara wajib yang kita kena kerjakan. Kemudian sampai pada ayat Al-Fatihah tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata, Allah sahut apa yang kita katakan, ya. Allah kata ini adalah pembahagian antara aku dengan hamba aku, dan untuk hamba aku apa yang dia minta. Maka Allah SWT ajar kita minta, wajibkan kita minta apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita minta kepada Allah, hidayahkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah bernikmat, ke jalan yang telah jalan sebagaimana jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Setelah Allah ceritakan tentang permintaan kita ini, Allah ceritakan sifat orang bertakwa yang akan mendapat kenikmatan di sisi Allah SWT. Yang kita minta tu an'amta 'alaihim. Jadi perkara pertama Allah sebut dekat sini dalam surah Al-Baqarah ini, kita perhatikan, ya. Kita nak dapat an'amta 'alaihim, nak jadi kita kena ada petunjuk jalan lurus tersebut. Kita minta dekat Allah agar kita dapat Allah beri kita petunjuk jalan lurus. Jadi apa yang kita minta kepada Allah, ya? So Allah beritahu dekat kita benda pertama kita kena buat. Allah berkata dalam ayat ni pertama, zalikal kitabul la raiba fi. Ya. Pertamanya kita tengok dekat sini. Bila sebut pasal takwa, Allah sebut benda pertama ni. Kemudian Allah kata apa dia? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Pada ayat ini terdapatnya dua perkara, tuan-tuan, untuk kita nak nilai ketakwaan kita. Pertama, Allah kata Al-Quran ini tiada keraguan padanya. So apa yang datang daripada Al-Quran Karim, sedikit keraguan pun tidak ada pada kita. Kita percaya itu datang daripada Allah, kita tahu itu firman Allah SWT, dan Allah perintah atau Allah larang dalam satu perkara tersebut, dan apa saja khabar-khabar yang Allah sampaikan melalui Al-Quran Karim, kita percaya, yakin, tanpa sebarang sedikit pun keraguan. Ya. Dan yang kedua, Allah kata hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. So Al-Quran akan bagi tahu kepada kita, kalau kita bertakwa, maka kita akan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. So dekat sini, tuan-tuan, ayat kedua, ayat yang kedua ini ceritakan kepada kita sejauh mana perhubungan kita dengan Al-Quran. Itu benda yang paling penting. Pertama, kita ragu atau tidak. Kedua, kita jadikan dia sebagai petunjuk atau tidak. Tuan-tuan, bila bercerita tentang Al-Quran, ya, kita pertama tadi kita kata dua perkara ni kita ada pada diri kita. Benda pertama untuk nilai ketakwaan yang ada pada diri kita, dua benda pertama, ya, sejauh mana kita percaya dan tak ragu apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang kedua, sejauh mana kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, ini dua isu yang utama, tuan-tuan. Bila sentuh pasal Al-Quran ini tadi, ada perkara yang saya nak sentuhkan ialah berkenaan dengan kemuliaan. Ya, manusia mencari kemuliaan di sisi manusia yang lain, dan kita sebagai orang beriman mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Kalau kita perhatikan tentang kemuliaan ini, berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ya, ia terkait dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW dimuliakan kerana Al-Quran diturunkan kepada baginda SAW. Betapa ramai orang bernama Muhammad, tetapi Al-Quran tidak diturunkan kepada dia, ya, maka tak ada kemuliaan pada dia. So kemuliaan itu pada Al-Quran, ya. Jibril alaihissalam, kita begitu mengenali Jibril alaihissalam, ya. Jibril alaihissalam dimuliakan kerana membawa turun Al-Quran kepada baginda kita Muhammad, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya, Jibril dimuliakan kerana Al-Quran. Bulan Ramadan, ya, kalau kita lihat, yang tonton selalu dengar ayat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah kata apa dia? Syahr Ramadan. Bila Allah nak perkenalkan kepada kita Ramadan, dalam Al-Quran ini, ya, 30 juzuk Al-Quran, 114 surah Al-Quran, 604 muka surat Al-Quran ini, hanya sekali saja Allah sebut tentang perkataan Ramadan, iaitu pada ayat 185 surah Al-Baqarah, one and the only. Tetapi bila Allah sebut Ramadan, Allah kata syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang mana di dalam bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Sekali lagi, ya, bulan Ramadan dikenali dan dia mempunyai keistimewaan, mempunyai kemuliaan di sisi Allah SWT kerana Al-Quran. Malam Al-Qadar dimuliakan, dan bahkan kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW cari malam Al-Qadar tersebut pada 10 malam terakhir, yang mana Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan, ya, baginda Rasulullah SAW dimuliakan kerana Al-Quran, Jibril alaihissalam dimuliakan kerana Al-Quran, Ramadan dimuliakan kerana Al-Quran, Lailatul Qadar dimuliakan kerana Al-Quran. Dan umat ini kalau ingin dimuliakan, pastilah dengan Al-Quran. Jadi ini satu objektif pertama. So sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah SWT, lihatlah kita dengan Al-Quran. Bagaimana perhubungan kita dengan Al-Quran, kiriman surat daripada Allah SWT yang kita senantiasa baca, yang kita senantiasa tadabbur ia, cuba untuk fahami dan mengamalkannya. Ya, inilah dia. Kemuliaan kita bergantung kepada sejauh mana kita dengan Al-Quran Karim. Jadi baik. Jadi kita akan jadi apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kita tidak ragu. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ajak kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah. Sekali lagi, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16, surah yang ke-5. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16, muka surat 110, muka surat 110, ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idhnih wa yahdihim ila siratin mustaqim.
dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. Kita tengok statement ni dulu. Perhatikan baik-baik tuan-tuan. Dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. Mafhum mukhalafah maksud sebalik ayat ini, tanpa Al-Quran itu Allah tidak akan beri hidayah. Kita lihat, saya ulang sekali lagi. Ayat menjelaskan dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. Di sebalik makna ayat, atau dipanggil dalam kaedah mafhum mukhalafah, tanpa Al-Quran itu Allah takkan beri hidayah. Tuan-tuan boleh tengok dalam hari kita ada YouTube dan sebagainya. Boleh lihat di sana bagaimana orang-orang kafir di barat mereka menerima Islam melalui Al-Quran. Ya. Dan bagaimana mereka terus berjuang setelah mereka menerima Islam, mereka memperjuangkan Al-Quran kepada orang-orang kafir di barat. Ya. So itu di antara perkara. So Allah kata yahdi billah man ittaba ridwanahu. So Allah yang kedua, yahdi bihillah. Dengan Al-Quran itu Allah akan beri petunjuk. Yang kedua, man ittaba ridwanahu. Ittaba'a. Man ittaba'a. Sesiapa dekat sini, siapa-siapa boleh dapat hidayah Allah ini melalui Al-Quran. Tapi dengan cara setelah kita pelajari, ittaba'a, ikut. So Al-Quran kata jalan ke depan, maka kita jalan ke depan. Apabila Al-Quran kata jalan ke kanan, masuk ke kanan, kita masuk ke kanan. Apabila Al-Quran kata masuk ke kiri, kita masuk ke kiri. Ini bermaksud kita ikut. Tetapi seandainya Al-Quran kata jalan ke depan, kita patah balik. Al-Quran kata masuk kanan, kita masuk kiri. Kalau Al-Quran kata masuk kiri, kita masuk kanan, ini berarti menentang Al-Quran. Jadi bagaimana, sejauh mana kita ikut petunjuk Al-Quranul Karim? Kenapa kita nak ikut manittaba' ridwanahu? Kita nak ikut sebab kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tahu sesuatu yang Allah redha? Kita tahu apa yang kita redha, sebab itu diri kita. Orang tak akan tahu tentang keredaan kita kalau kita tak beritahu mereka. Macam mana isteri suami nak tahu apa yang isteri suka, makanan apa yang isteri suka, pakaian yang bagaimana isteri suka, wangian yang macam mana isteri itu suka, kalau isteri itu tak bagi tahu? Begitulah sebaliknya, bagaimana si isteri akan tahu apa makanan kegemaran suami, apa pakaian kegemaran suami? Ya, selagi mana si suami tak beritahu kepada isteri. Begitu juga, bagaimana kita nak tahu tentang perkara tersebut yang kita buat Allah redha? Hanyakah dengan berharap-harap, harap-harap dia suka ni, Allah suka ni? Ya, sebab itu tanpa petunjuk Al-Quran Karim, tanpa Al-Quran kita tak akan tahu apa yang Allah redha. Jadi kita perlu pelajari, tadabbur dia untuk fahami dia dan ikut petunjuk dia, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata lagi, wa man ittaba'a ridwanahu subulas salam, jalan keselamatan. Macam mana kita tahu yang kita ni akan selamat di dunia dan di akhirat? Tanpa petunjuk Al-Quran takkan mungkin. Ya, ini perkara yang sangat penting untuk kita fahami, tuan-tuan. Semua orang nak jalankan jalan keselamatan,
Mau baik di dunia maupun di akhirat. Terutamanya di akhirat. Hati orang yang beriman ini memang objektifnya adalah hari akhirat. Jazakallahu khair. Jadi baik, belum Ramadan lagi tuan-tuan, saya habiskan dulu ayat ini. Nanti dah Ramadan saya tak sempat lagi dah. Baik, kita nak cari jalan keselamatan, kita tak akan tahu tuan-tuan, ya, melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Al-Karim. Kemudian Allah kata lagi, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznih. Dengan Al-Quran ini, tuan-tuan, melalui Al-Quran, Allah akan keluarkan kita semua minadh dhulumat. Apa makna dhulumat? Apa arti kegelapan? Terjemahan cakap kegelapan. Apakah tafsiran bagi kegelapan? Ya. Pertama, membawa kepada 5 maksud. Pertama, syirik. Ya. Pertama, syirik. Kedua, kafir. Ketiga, sesat. Keempat, nifaq. Kelima, jahil. Saya ulang. Apakah maksud zulumat dalam Al-Quran? Kalau tuan-tuan telusuri antara ayat Allah kata dalam surah Al-Baqarah, surah Ibrahim, surah ke-14, ayat yang pertama sebut Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Apa arti kegelapan dalam lafaz Al-Quran? Az-zulumat, syirik. Yang kedua, kafir. Yang ketiga, nifaq. Yang keempat, sesat. Yang kelima, jahil. So dengan Al-Quran kita akan tahu yang mana syirik, apa itu syirik, segala perkara-perkara yang mengakibatkan kesyirikan. Tuan-tuan, lawan kepada syirik adalah tauhid. Lawan kepada tauhid adalah syirik. Betapa banyaknya masyarakat kita yang bernama Melayu di dalam IC tulis Islam, dalam masa yang sama dia tak tahu membezakan perkara syirik dengan tauhid. Maka dia pun pakai tangkal, pergi jumpa Tok Bomoh, Tok Bomoh bagi tangkal, dia pun pakai. Tak cukup dekat tangan, pakai dekat pinggang. Tak cukup dekat pinggang, ikat dekat kaki. Tak cukup dekat kaki, tampal dekat dinding. Nabi kata, man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Sesiapa yang menggantung tangkal sesungguhnya telah syirik. Dia salat, dia puasa, dia haji dalam masa yang sama, dia melakukan syirik, kesyirikan tanpa dia sedar, sampai dia tahu. Bagaimana nak tahu tanpa petunjuk Al-Quran? Yang kedua, nifaq, kafir, kekafiran. Ada sebagian Muslim Melayu dalam masyarakat kita mengatakan antara perkara mereka kata, oh kita tak boleh kata orang Kristian, orang Yahudi ni ahli neraka. Ya, sampai salah seorang daripada orang Islam yang mengaku diri di Islam, dia berhasrat untuk berjiran di dalam syurga bersama orang-orang kafir. Ya, apakah dia tidak membaca ayat? Bila dia tak ada petunjuk Al-Quran, dia tidak menelusuri Al-Quran, dia tidak akan nampak perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, ayat yang ke-6.
Allah kata apa dia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaik syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka yang telah kafir. Siapa mereka? Min ahlil kitab, kelompok golongan ahli kitab. Siapa golongan ahli kitab? Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Allah kata lagi, ulaik, mereka itulah syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Ini kesan bila kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian kita nak dapatkan ketakwaan, tidak mungkin, tuan-tuan. Sebab itu kita semua kena usaha berikan pemerhatian. Jangan jadikan Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Sebab itu banyak orang-orang yang asalnya kafir masuk Islam, dia tengok masyarakat kita, masyarakat Islam yang ada dekat dunia ini, dia kata ini adalah Muslim yang bermusim. Bulan Ramadan baru dia datang masjid, baru dia salat. Ini Muslim bermusim. Mereka beri gelaran kepada orang-orang ini. Bayang orang baru masuk Islam cakap dekat orang Islam yang lahirnya Islam, Muslim bermusim. Ya. Jadi tuan-tuan, perhatikan Allah kata lagi, ya, wa yahdihim. Ayat ni penting. Lihat ayat yang ke-16 surah Al-Maidah. Wa yahdihim. Dengan Al-Quran itu Allah akan hidayahkan mereka ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah akan hidayahkan mereka kepada jalan yang lurus. Ya. So kita minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Allah berikan kita Al-Quran, adakah kita memberikan pemerhatian? Adakah kita sekadar baca untuk menyedapkan bacaan? Adakah kita sekadar menghafal untuk beritahu bahawa kita telah menghafaz Al-Quran? Atau kita kata, saya beriman, saya belajar untuk saya tahu apa yang kehendak Allah, supaya saya beriman dan saya tak ragu dan saya dapat amalkannya. Perhatikan ini. Ya, begitulah Al-Quran. So bila Allah kata tadi, kita bincang daripada awal, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. So Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita. Yang seterusnya, kembali kepada surah Al-Baqarah yang awal, kita nak cerita pasal taqwa tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa dia? Mereka yang beriman dengan perkhabaran gaib. Apa perkhabaran gaib ni, tuan-tuan? Apa cerita gaib ni? Ya, sesuatu yang tak boleh dinalar, tak boleh didapatkan daripada mata, sumber mata kita. Kita tak akan nampak. Tidak akan nampak. Kalau nampak, itu bukan gaib. Ya, sesuatu yang kita tak boleh rasa. Kalau kita sesuatu tu kita boleh rasa, itu bukan gaib. Apa itu perkara gaib?
Nabi SAW beritahukan kepada kita, ya, tentang rukun iman. Syekh Sulaiman Al-Ashqar dengan menerusi kitab beliau Silsilah Aqidah menerangkan terdapat 7 perkara ghaib. Pertama, keimanan terhadap Allah, sebagaimana rukun 6 rukun iman dalam sabdaan Nabi SAW, antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan juga termasuk perkara gaib menurut Sulaiman Al-Ashqar adalah jin, syaitan, iblis. Ya. So ini semua perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Apa maksud? Tak boleh nampak, tak boleh rasa. Jadi pelik pula kalau ada orang kata dia boleh tangkap jin, masuk pula dalam botol. Dan kita sebagai seorang Muslim percaya pula, dekat mana iman kita? Ya. Baik, mungkin kita pertikaikan, betul Ustaz, saya ada bukti. Baik, saya bawa bukti. Jom kita tengok sekejap dalam surah Al-A'raf ayat 28, surah yang ke-7. Surah yang ke-7 ayat 27, muka surat 153. Saya ulang. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat yang ke-27. Allah kata, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinanakumus syaitan, janganlah kamu terfitnah oleh syaitan, kama akhraja bawaikum minal jannah, sebagaimana kedua ibu bapa kamu telah dikeluarkan, itu Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Yanzu anhuma libasahuma, tertanggallah, tercabutlah pakaian kedua mereka. Liyurahuma sawatihima, untuk terlihatlah aurat-aurat mereka. Kemudian Allah kata lagi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min hayth. Iblis, syaitan dan jin-jin, jenis-jenis iblis ini, jin-jin ini boleh melihat kamu. Wala tarawnahum, tengok ayat ni, wala tarawnahum, kamu tak boleh melihat mereka. Kalau dah tak boleh lihat, tak boleh nampak, macam mana nak pegang, macam mana nak tangkap? Dan kita bila tak ada panduan Al-Quran, sangat percaya, kita beriman kepada Al-Quran, ya, apa yang Allah kata tadi benar, kita tak ragu sedikit pun, ya. Dekat sinilah prinsip bila kita diuji oleh Allah SWT dengan perkara-perkara sebegini rupa. Renungkan, lihat ayat-ayat ini, ya. So begitu juga bila kita bercerita tentang Allah, siapa yang pernah jumpa Allah? Jadi Allah beritahu kita dalam Al-Quran tentang diri dia. Allah utuskan Rasul dia untuk beritahu tentang diri dia, untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Di antaranya Allah sebut, qul, Muhammad katakan, ajarkan kepada kita, huwallahu ahad, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Allah adalah esa, tidak dua, tidak tiga. Allahus samad, Tuhan kamu, Allah kamu adalah Tuhan yang menjadi tempat pergantungan seluruh makhluk. Siapa Tuhan kita? Lam yalid wa lam yulad,
tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan sesuatu sekalipun, tidak boleh dibandingkan. Allah mendengar, kita mendengar, tak boleh buat perbandingan. Allah melihat, kita melihat, tak boleh buat perbandingan. Itu Tuhan kita. Diperkenalkan kita melalui Al-Quran, kita akan kenal Tuhan kita. Ya, begitulah banyak-banyak ayat yang diterangkan dalam Al-Quran Karim. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, Tuhan pentadbir, Tuhan pemilik seluruh alam. Ini sebanyak ayat-ayat yang kita nak boleh bacakan dalam Al-Quran Karim. Itu yang pertama, tentang Allah. Begitu juga tentang malaikat. Ya, kita mengimani. Tuan-tuan, prinsip perkara gaib ini sangat penting. Saya nak ajak kita lihat, renung sedikit. Sebab terkadang kita dekat sinilah, bila kita tanpa panduan Al-Quran, ya, sangat mudah kita disesatkan dan tersesat, disebabkan orang yang kita anggap bijak pandai. Sebab itu Al-Quran ini menjadi petunjuk yang sangat penting, sangat utama untuk kita. Sangat penting. Saya nak ajak kita lihat di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-59. Al-Quran yang sama, muka surat 134. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-59. Apa kata Allah? Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara-perkara ghaib. So kalau orang tu nak cerita pasal hal ghaib, kunci itu mesti diambil dari Allah. Siapa-siapa nak tengok perkara ghaib, kunci tersebut kena diambil dari Allah. Allah beritahu kita selepas itu, la ya'lamuha, tak ada sesiapa yang tahu pun tentang perkara ghaib ini. Ya, kamu nak cerita tentang Allah, tak ada siapa-siapa tahu. Kamu nak cerita tentang malaikat, tak ada siapa-siapa tahu, tak ada siapa pun nampak. Kamu nak cerita pasal kitab, kamu tak nampak pun kitab tu. Kamu nak cerita pasal Rasul, kamu tak pernah jumpa pun Rasul tu. Kamu nak cerita pasal hari kiamat, kamu pun belum mati. Kamu nak cerita pasal qada dan qadar, la ya'lamuha, tak ada siapa-siapa tahu tentang perkara ghaib ini semua, illahu, kecuali Allah. So seandainya kita kata ada yang tahu selain Allah, rosaklah la ilaha illallah. Sebab Allah kata la ya'lamuha, menafikan tak ada siapa-siapa yang tahu. Tidak. Illahu, mengisbatkan, menetapkan hanya Allah yang tahu. Kalau kita buat, oh ustaz saya pun tahu, tok guru saya pun tahu, tok syekh saya pun tahu, ini akan bermasalah, masalah akidah. Bagaimana kita beriman dengan Al-Quran? Tuan-tuan, saya nak ajar sekali lagi. Kita lihat di dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat yang ke-26 dan 27. Muka surat 573. Saya ulang. Surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat yang ke-26 dan 27. Muka surat 573. Apa kata Allah?
Allah kata alimul ghaib, dialah yang maha mengetahui perkara ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia tak pernah menzahirkan, menampakkan, memberitahukan perkara-perkara ghaib itu kepada seorang pun. Tidak menzahirkan, tidak menampakkan, tidak memberitahukan perkara ghaib itu kepada seorang pun. Illa, kecuali, ada pengecualian. Manirtada mir rasul, makhluk yang Allah redha dari kalangan para rasul. Jadi dekat sini kita tanya, kalau kamu tahu, adakah kamu Tuhan? Sudah tentu dia tak mengaku. Atau adakah kamu rasul? Sebab panduan Al-Quran, yang tahu perkara gaib ini hanyalah Allah. Kalau nak tahu pun hanyalah rasul. Adakah rasul boleh cakap dia tahu perkara gaib? Ya, jom kita tengok sekejap surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-50. Apa kata Allah? Al-Quran yang sama, muka surat 133. Muka surat 133. Ayat yang ke-50. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tak katakan kepada kamu. Nabi, tengok ayat ni, Allah kata qul, Nabi SAW, Allah perintahkan Nabi, Allah perintahkan baginda Rasulullah SAW untuk kata, Muhammad engkau kena kata ni. Apa aku kena kata ya Allah? La aqulu lakum indi khazainullah, aku tak katakan kepada kamu kepada aku ini ada khazanah Allah. Aku tak kata. Aku tak boleh bagi kamu rezeki. Aku tak boleh. Wala a'lamul ghaib, aku tak tahu perkara ghaib. Nabi kena kata aku tak tahu perkara ghaib. Ustaz kena kata apa? Kalau Nabi kena kata aku tak tahu perkara ghaib, ustaz kena kata apa? Aku lagi tak tahu. Tok Bomo kena kata apa? Lagilah tak tahu. Tapi hari ini semua orang tahu dan kita terima. Ini perkara ghaib. Nabi pun kena kata aku tak tahu, walaupun dia diberitahu. Tapi dia kena buat declaration, dia tak tahu. Tak boleh kata dia tahu. Tengok apa Allah kata lagi. Wala aqul lakum inni malak, aku tak katakan kepada kamu aku ni malaikat. Tapi Nabi nak bagi tahu pada kita apa yang disampaikan kepada kita. Tengok Allah kata in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah apa yang aku ikuti, tidaklah apa yang aku sampaikan kepada kamu tentang perkara-perkara gaib itu, melainkan ia adalah wahyu. So Nabi dapat wahyu, ustaz dapat apa, tok guru dapat apa untuk cerita hal gaib, dan kita terima. Ini prinsip, tuan-tuan. Bagaimana? So sebab itu yang saya katakan tadi, sejauh mana ya ketakwaan kita, ya, saban Jumaat, saban Ramadan kita mendengar seruan takwa ini, dan saban tahun kita berpuasa untuk menggapai takwa. Jadi dekat sini saya mengajak kita semua, berilah pemerhatian kepada Al-Quran Karim, dan insya-Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup sekadar itu dulu insya-Allah. Untuk majlis tasbih kifarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.